tahankan melalui UMNO. Macam mana PAS kata melalui dia? Dia paling kuat baru-baru ni 63 kursi saja dapat calon. Tahun 1995, 45 kursi letak calon. Tahun 1990, 32 kursi letak calon. Jauh sama sekali dengan separuh. Artinya kalau mau menyempurnakan kewajipan memerintah negara ini untuk melaksanakan Islam, UMNO lah lebih berhak mengambil kaedah usul fiqh, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, bukan PAS. Bahkan PAS perosak Islam. Apa hukum PAS menyertai kerajaan campuran? Jawapannya HARUS, huruf sah. Iaitu apabila PAS masuk dalam kerajaan campuran di Kelantan tahun 1973, UMNO, MCA dan PAS, amal satu di Kelantan tidak ada MIC. Maka keluarlah. Tidak lagi. Lepas tu diikuti dengan Barisan Nasional 1974 sampai 1978. Maka pada akhir tahun itu, iaitu tahun 1977, keluarlah buku yang dibuat oleh Ustaz Datuk Ni Aziz ini yang mengatakan bekerjasama dalam kerajaan campuran adalah harus. Kenapa pula jadi begitu? Kalau ayat 28 surah Al-Imran itu mengkafirkan orang Islam bergabung dengan orang kafir, maka dia masuk bersama UMNO, sama. Apatah lagi tahun 1999, terus Datuk Ni Aziz bergabung, buat kenyataan apabila ditanya mengapa PAS menerima DAP. Saya baca kodnya. Jika Nabi Muhammad boleh menandatangani perjanjian dengan musuh tradisi Islam, iaitu kaum Yahudi, sebaik tiba di Madinah, PAS juga sanggup bekerjasama dengan DAP. Apa artinya? Artinya PAS juga sudah meniru UMNO. PAS juga sudah menerima konsep kongsi kuasa yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan UMNO lah parti yang mula-mula sekali meniru cara Islam yang dibawa oleh Nabi di Madinah, iaitu kongsi kuasa dalam memerintah negara, di mana negara itu terdapat masyarakat majmuk. Tetapi mengapa pada tahun 1963 PAS mengatakan UMNO kafir, tapi 1999 dia juga ikut kod kepada Nabi sudah buat demikian, maka PAS ikut Nabi. Artinya Datuk Ni Aziz boleh dianggap sebagai seorang ulama politik, bukan ulama Islam. Ulama Islam tak kira siapa pun, asal halal. Ulama politik wa haramun kalau makan seorang, wa halalun kalau bagi dua. Itu ulama politik. Kalau yang haram itu untuk orang lain saja, dia tak dapat. Bila dia dapat sama, wa halalun. Ini bukti-bukti yang saya nak buktikan, salah satu daripada mengapa kita perlu menentang PAS, kerana PAS ini bukan sahaja merugikan majoriti bangsa yang memerintah negara ini untuk menegakkan Islam dalam sistem kongsi kuasa memerintah negara, dan yang kedua, PAS sudah merosakkan doktrin Islam yang amat banyak. Itu salah satu daripadanya, doktrin Islam dalam bekerjasama dengan orang kafir. Doktrin Islam dalam asabiyah tadi, dah salah. Doktrin Islam dalam syukur nikmat. Saya ada bukti-bukti ini semua. Ada seorang PAS menyebut, kita tak perlu terima kasih kepada manusia, kita perlu terima kasih kepada Allah sahaja. Ini bercanggah dengan kaedah dalam hukum kita. Malam yashkurin nas, la yashkurillah dan sebagainya. Terima kasih. Tadi legal maxim tadi, iaitu ma la yatimul wajib dalam bahasa Arab. Satu kewajipan tidak boleh ditunaikan kecuali dengan ada aksesoris. Maka yang aksesoris itu adalah wajib. Jadi wajib tegakkan Islam dalam negara ini, aksesorisnya ialah PAS saja. Ya, adapun UMNO tidak. Maka sebab itu wajib masuk PAS. Sekarang kita minta jawab dari segi akademik. Lakhai aktivis juga dan akademik juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Datuk Pengerusi, Yang Amat Datuk Seri Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan saudara-saudari sekalian. Beberapa hujah PAS dengan menggunakan kaedah usulul fiqh dan juga ayat-ayat Al-Quran untuk membuat satu kesimpulan bahawa adanya PAS itu wajib dan orang Islam wajib menyertai PAS. Sebenarnya hujah-hujah yang tidak berdasarkan kepada kehendak-kehendak ilmu. Pertamanya, hujah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Tidak sempurna suatu yang wajib melainkan dengan suatu yang lain, maka suatu yang lain itu adalah wajib. Kaedah ini dari segi logiknya, wujud suatu apa yang istilahkan sebagai talazum, iaitu kemestian adanya sesuatu dengan ada sesuatu yang lain.
Dan kemestian itu mestilah sesuatu yang benar-benar atau benar-benar diyakini berlaku, dan tidak boleh adanya sesuatu yang hanya di dalam lingkungan kemungkinan. Kerana apabila hanya di dalam berada dalam suatu kemungkinan, maka kaedah ini tidak boleh digunakan. Pelaksanaan hukum Islam dikaitkan dengan kemestian adanya PAS, iaitu hukum Islam tidak akan terlaksana melainkan adanya parti PAS. Ini bukanlah suatu yang adanya talazum tadi, kerana tidak semestinya undang-undang Islam dilaksanakan dengan adanya PAS, dan adanya PAS tidak semestinya terjamin bahawa hukum-hukum Islam dilaksana. Ini adalah kerana PAS sendiri tidak mempunyai kewibawaan untuk melaksanakan hukum-hukum Islam apa yang dikatakan secara syumul itu. Ini ialah kerana keupayaan ilmu di kalangan pemimpin-pemimpin PAS pun tidak sekadar mana. Dan PAS tidak boleh mengakui bahawa pemimpin-pemimpinnya adalah ulama di dalam arti kata yang sebenarnya, iaitu ulama warasatul anbiya, pewaris Nabi. Kerana ulama terbagi kepada dua. Satu, ulama pewaris Nabi, iaitulah ulama yang diakui dan diiktiraf oleh para ulama bahawa keilmuannya memenuhi syarat-syarat untuk menjadi pewaris Nabi. Kalau kita lihat kepada huraian-huraian mengenai ulama, misalnya kita ambil ulama Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, memang terdapat kenyataan-kenyataan yang menyebut bahawa ittafaqal ulama ala imamati Syafi'i, iaitulah bahawa ulama-ulama yang sudah pun diiktiraf sebagai pewaris Nabi mengakui tentang keotoritian Imam Asy-Syafi'i. Tetapi dan mereka mengakui keulamaan seseorang itu kerana karya-karya ilmiahnya yang benar-benar memenuhi kaedah-kaedah dan syarat-syarat bahawa ianya menerangkan hukum-hukum Islam atau ajaran Islam sebagaimana yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu mengikut sunnahnya. Ataupun mereka melahirkan ulama-ulama yang berwibawa, iaitu guru kepada para ulama. Ini adalah dua bukti bahawa seseorang itu menjadi ulama. Tetapi syarat-syarat ini tidak ada kepada ulama-ulama PAS, dan ulama PAS termasuk di dalam golongan ulama yang kedua, iaitulah bukan ulama warasatul anbiya, pewaris Nabi, tetapi apa yang disebut sebagai ulama sya'bi, iaitu ulama rakyat. Mereka menjadi ulama kerana diangkat ataupun dinamakan oleh pengikut-pengikut mereka sebagai ulama, tetapi mereka tidak ada hasil-hasil ilmiah yang benar-benar diakui sebagai karya yang menerangkan betul-betul hukum-hukum dan syariat Islam atau ajaran Islam sebagaimana yang dikehendaki. Jadi apabila syarat-syarat menjadi ulama itu tidak cukup, kewibawaan ulama-ulama PAS untuk memastikan bahawa mereka boleh melaksanakan syariat Islam adalah tidak dipercayai. Sebab itu maka tidak ada talazum di antara pelaksanaan hukum Islam dengan kewujudan parti PAS itu sendiri. Maka kaedah yang digunakan oleh PAS, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun, tidak boleh digunakan dan tidak boleh dipakai
di dalam konteks